Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berjuta wajah, satu akidah. Itulah tema jejak Rasul musim ini. Komposisi umat Islam yang terdiri daripada pelbagai rupa, bangsa dan benua yang disatukan akidah Islamiah menjadikan Islam satu agama istimewa. Seperti lazimnya, Wan Alias Abdullah selaku penerbit mengetuai kru jejak Rasul. Kumpulan pertama meninggalkan tanah air pada bulan Julai menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sebelum ini, kru jejak Rasul telah mengembara selama hampir 12 bulan ke 16 buah negara Timur Tengah, Afrika Utara, Eropah, Balkan dan Asia Tengah. Hasilnya, penonton telah menyaksikan keheningan Masjid Nabawi di Madinah, tinggalan bahtera Nabi Nuh AS di Turki, dan kehebatan Masjid Cordoba di Spanyol. Jika pada musim lalu, kami memaparkan kisah para rasul dan kegemilangan tamadun Islam, jejak Rasul 4 pula akan membawa penonton ke benua Asia untuk menjejaki sejarah dan perkembangan Islam di sana. Kali ini 15 kru jejak Rasul mengambil masa hampir 4 bulan untuk menjelajah 7 buah negara. Negara-negara yang dimaksudkan ialah Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Maldives, India, Pakistan dan Iran. Allah menjadikan manusia berbilang-bilang kaum agar kita mengenali antara satu sama lain. Seruan ini mendorong kami untuk mengenali dan seterusnya mengeratkan silaturahim sesama saudara seagama yang jauh di mata. Mungkin ada antara kita yang tidak menyadari bahawa China juga mempunyai umat Islam yang hidup harmoni di kalangan 1,2 bilion penduduknya. Cengkaman komunis ke atas China gagal menembusi kekentalan akidah 20 juta umat Islam di sana. Umat Islam kini bebas mengamalkan bahasa, tulisan, budaya dan adat resam sendiri. Islam masuk ke China pada kurun ke-7 melalui jalan Sutera Darat, laluan perdagangan paling penting di masa lampau. Selain menjadi saluran komersil dan kebudayaan, laluan Sutera Darat kemudiannya menjalin hubungan keagamaan antara dunia Arab dan China. Di samping berniaga, pedagang Arab turut berdakwah di kalangan masyarakat China. Islam turut tersebar menerusi jalan Sutera Laut. Di China, pelabuhan Canton yang kini dikenali sebagai Guangzhou menjadi pintu masuk utama para pedagang termasuk dari benua Arab. Walaupun peratus penduduk Islam Cina amat kecil, sumbangan mereka di sektor ekonomi turut diiktiraf. Selain berniaga, mereka turut meraih rezeki di bidang pertanian dan pelancongan. Setelah lebih 13 abad, Islam terus subur walaupun sebagai agama minoriti. Akidah Islamiah masih kental, manakala tempat ibadat terus dikunjungi. Masjid baru ini misalnya didirikan atas kesedaran betapa pentingnya peranan masjid dalam membela kesejahteraan umat. Hasil sumbangan orang ramai dan kerajaan,
masjid-masjid yang telah uzur dibaik pulih. Seperti umat Islam di negara lain, penduduk Islam Cina turut menjadikan masjid satu institusi masyarakat. Masjid bukan saja tempat beribadat, malah menjadi pusat rujukan dalam hal-hal nikah kahwin, kelahiran dan kematian. Dalam Jejak Rasul 4, penonton berpeluang menyaksikan masjid di Cina yang unik dan mungkin belum pernah kita temui sebelum ini. Sekali imbas, masjid ini kelihatan seperti tokong dengan seni bina yang dipengaruhi khazanah budaya Cina. Turut menarik perhatian sistem pendidikan Islam di Cina. Generasi terdahulu menjadi penggerak utama dakwah Islamiah di Cina. Insan-insan ini adalah bukti bagaimana keimanan sejati tidak akan luntur walau segetir mana dugaan yang diharungi. Jejak Rasul 4 turut memaparkan usaha gigih umat Islam Cina membentuk generasi pelapis untuk abad ke-21. Madrasah didirikan untuk menyemai asas agama yang kukuh. Golongan muda dibekalkan dengan pengetahuan pokok seperti membaca Al-Quran dan solat. Kru Jejak Rasul turut menziarahi masjid tertua di Cina yang didakwa dibina oleh sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut legenda, Maharaja Taisung telah mengantar utusan untuk menemui Nabi sebaik mendengar perkhabaran mengenai Islam. Apakah benar Sa'ad dimakamkan di sini? Laksmana Cheng Ho telah berlayar 7 kali di Lautan Selatan dan lebih istimewa, Cheng Ho seorang Islam. Jejak Rasul 4 turut ke Kazakhstan, bekas Republik Kesatuan Soviet. Sejak mengecap kemerdekaan pada 1991, Islam menjadi agama rasmi kepada 16 juta penduduk negara Asia Tengah ini. Kebangkitan Islam di Asia Tengah sungguh menggalakkan. Jemaah yang mendekati masjid kian bertambah. Memorial Ahmad Yasawi di Turkestan menjadi simbol pengorbanan ulama tempatan. Puisi-puisi sufi karangan beliau menyemai rasa cinta kepada agama dan bangsa. Ketika berusia 63 tahun, beliau berkurung di dalam bilik bawah tanah untuk melahirkan kesedihan di atas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalan kota lama Otrar mengimbau kegemilangan masyarakat Kazakh dahulu kala. Otrar adalah kota pertama yang muncul dengan sistem ekonomi dan sosial yang teratur. Kyrgyzstan, satu daripada 5 negara Islam Asia Tengah yang mencapai kemerdekaan daripada Kesatuan Soviet pada 1991. Dari Bishkek, kru Jejak Rasul mengembara selama 28 jam untuk melihat tinggalan Nabi Sulaiman alaihissalam di Osh. Osh adalah bandar purba yang berusia hampir 3.000 tahun. Kami juga menemui makam Nabi Yunus alaihissalam dan mata air Nabi Ayub alaihissalam, tempat baginda mengubati penyakitnya. Ini pula gua kecil yang didakwa penduduk tempatan sebagai tempat Nabi Allah Ayub tinggal bersendirian ketika baginda sakit. Penemuan baru ini menjadikan Jejak Rasul 4 tambah menarik. Penumpang dipersilakan ke pintu MH189 to Mali. Penumpang dipersilakan ke pintu MH189 to Mali. Penumpang dipersilakan ke pintu MH189 to Mali. Destinasi kru Jejak Rasul 4 seterusnya, Republik Maldives, merangkumi gugusan pulau batu karang kecil di tengah-tengah lautan Hindi. Misi kami menelusuri sejarah awal kedatangan Islam di sini.
Kehidupan berterusan tanpa menoleh ke belakang mengimbau sejarah silam. Hakikatnya, Mali diwarnai penduduk semuanya beragama Islam. Hidayah Islam bertapak di Maldives semenjak awal kurun ke-12 lagi. Masjid Takurufanu, sempena nama Sultan Takurufanu Al-Azam ini, dibina pada 11 November 1982, menjadi lambang kesuburan agama Islam, agama rasmi Kepulauan Republik Maldives. Reka bentuk seni binanya seakan-akan Masjid Abu Bakar As-Siddiq terletak di Bangsar, Kuala Lumpur. Kru Jejak Rasul seterusnya ke Pulau Kashif untuk mendekati budaya hidup masyarakat tempatan dan tinggalan Islam lampau. Sungguh pun terpencil di tengah lautan, cahaya Islam terpancar terang menerangi hati penduduk. Kembara kami turut menjejaki kesan tinggalan dan pengaruh Islam di India. Persinggahan pertama setelah India yang mencatat fakta kedatangan Islam lebih 800 tahun. Rameshwaram menyaksikan penemuan kru Jejak Rasul dengan lokasi bersemadinya makam berusia ribuan tahun. Tiada jawapan pasti jasad siapakah yang dikebumikan di sini. Namun kehadiran gagak-gagak ini bagaikan mengimbau riwayat putera Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, yang berbunuhan kerana berebut kasih saudara kandung. Menurut penduduk tempatan, makam-makam ini adalah persemadian abadi Habil dan Qabil. Ukuran makam lebih 10 meter ini menimbulkan pelbagai persoalan. Apakah manusia lampau saiz fisikalnya sebegitu rupa? Seterusnya, perkampungan nelayan Danas Kodi pernah dilanda ribut taufan pada 1964 kami tempuhi. Kini hanyalah guntungan batu dan padang gersang tidak berpenghuni. Dari situ, kami tiba di penghujung tepian pantai untuk merakamkan rangkaian beting pasir berorientasi Rameshwaram hingga ke Sri Lanka sejauh 24 km. Inilah laluan atau jambatan Nabi Adam alaihissalam. Samada mahu mempercayainya atau tidak, inilah hakikat sejarah menyaksikan perjalanan ulang-alik baginda dari Bukit Serindip di Sri Lanka ke sini. Islam berkembang subur semenjak kurun ke-8 Masehi, tetapi kemudiannya kian pudar apabila era pemerintahan dinasti Islam berakhir pada pertengahan kurun ke-19. Bagaimanapun terdapat fakta sejarah merekodkan kedatangan pendakwah Islam ke bumi India sejak awal kurun kedua lagi. Ketika itu mereka bergiat sebagai pedagang yang akhirnya menetap di India. Masjid ini sebelum diperbaharui seperti reka bentuknya sekarang dibina oleh sahabat Rasulullah SAW, Malik bin Dinar serta pengikutnya. Sungai adalah wadah yang membuka ruang kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Panorama sepanjang sungai amat mendamaikan. Masyarakatnya memaparkan satu budaya hidup tersendiri.
Kru Jejak Rasul berkesempatan singgah di masjid tertua di India, Masjid Ceruman, sempena nama Maharaja Ceruman yang mengarahkan pembinaannya. Masjid ini tidak pernah sunyi oleh bacaan suci ayat Al-Quran dan ketekunan anak muda mendalami ilmu agama. Pengetahuan dalam bidang tauhid dan fiqh disebarkan supaya generasi baru mempunyai arah dalam mendekati Tuhan. Pengalaman merintasi laluan kereta api sepanjang beratus kilometer adalah kenangan yang tentunya tidak dapat dilupakan. Bumi India luas, sarjana mata memandang. Sukar untuk membayangkan bagaimana dakwah Islam dipancar menuntuni mata hati masyarakat tempatan yang aman asing dengan agama dari langit. Lebih daripada itu, kekentalan semangat pendakwah berhadapan dengan rupa bumi yang mencabar sudah cukup untuk menyuntik insafan. Taj Mahal di Agra. Istana mahkota di pinggiran sungai Yamuna, lambang kasih setia raja terhadap permaisurinya. Di sini kami membongkar muslihat setengah pihak menyebar dakwah kezaliman pemerintah Islam yang ternyata tidak benar. Kembara kami di Iran sebahagiannya melalui kawasan pergunungan dan lembah yang jauhnya ratusan kilometer, tetapi pemandangan di sekitarnya mempesonakan. Iran dahulunya dikenali sebagai Parsi, pelakari tinggalan dan khazanah tamadun Islam bernilai tinggi. Buminya, bumi para Anbiya. Antara yang sempat kami rakamkan adalah visual eksklusif tidak pernah disiarkan oleh media televisyen. Laluan jauh menuju destinasi syarat dengan pelbagai warna sari panorama dan gelagat manusia. Semuanya sempat kami rakamkan untuk tatapan penonton Jejak Rasul. Perkampungan Naim, destinasi kami seterusnya. Naim adalah perkampungan Islam di tengah-tengah padang pasir. Di sini terdapat kota lama atas bukit yang dipercayai digunakan oleh tentera Islam untuk mengesan pergerakan musuh. Berdasarkan maklumat penduduk tempatan, kami singgah di lokasi ibadat Nabi Khidir alaihissalam. Tempat ini dikatakan telah dikunjungi baginda Nabi Khidir setiap malam Jumaat tiba. Tidak ramai mengetahui bahawa di Isfahan terdapat makam baginda Nabi Yusha yang kami temui pada saat terakhir. Ketika di Pakistan, kami singgah di Lahore, bumi yang pernah dimasuki Panglima Muhammad bin Qasim. Di sini, tinggalan warisan baginda Rasulullah kami rakam secara eksklusif. Kembara hampir 2 bulan berakhir di Genting Khyber, Peshawar. Laluan hampir 40 km tidak dimiliki sesiapa, melainkan pusat kegiatan penduduk dan suku kaum agresif, Partan, menjadikan Genting Khyber
antara tempat digeruni dan berisiko tinggi. Bersama kami menyingkap pelbagai pengalaman menarik yang hanya dipersembahkan oleh Jejak Rasul 4.